Baik, terima kasih Abang Nur Yusof. Wow, orang tanya pula apa hal pula gambar jantung kat depan ni. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah juga kepada semua para pelajar STPM di Terengganu tadi. Memang hebat, anda semua hebat. Jadi kita harapkan kecemerlangan itu berterusanlah di peringkat universiti, di alam pekerjaan nanti. Okey, ala-ala anda semua dah tengok gambar jantung ni. Hari ini kita nak berbicara mengenai pencegahan dan juga kawalan penyakit kardiovaskular. Sebelum saya nak bersama dengan tetamu saya, Dr. Pakar dari Institut Jantung Negara ini, kita nak saksikan juga sebelum ni ada satu program saringan jantung yang telah pun diadakan. Jom kita saksikan dulu. Lensa Medik bersama IJN kali ini memfokuskan pencegahan dan kawalan penyakit kardiovaskular. Wellness Center, sebuah unit di bawah IJN, menyediakan khidmat program saringan jantung kepada orang awam, mengutamakan agar masalah jantung dapat dicegah di peringkat awal. Wellness Center di IJN untuk pemeriksaan untuk orang yang sihat, okey, tak semestinya pesakit tapi sihat, tapi dia ingin tahu keadaan jantung dia, mungkin kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Dari golongan umur 35 tahun ke atas, untuk lelaki dan perempuan 40 tahun ke atas. Terdapat 3 pakej yang disediakan dalam program saringan ini yang terdiri dari ujian standard hingga ke saringan penuh. Pelanggan yang telah membuat temu janji akan menjalankan beberapa ujian yang mencakupi saringan darah, air kencing dan stamina. Dalam program ini, pelanggan harus berpuasa beberapa jam sebelum menjalankan ujian. Selepas pendaftaran, kami akan ambil darah. Right? Lepas ambil darah, maka boleh buka puasa, makan, minum sekejap. Dan seterusnya kita akan buat sama ada ujian stress test, lung function test, pemeriksaan paru-paru, ataupun kita akan buat electrocardiogram. Kita nak tengok ECG, nak tengok denyutan jantung, ya, macam mana. So, tiga jenis tata cara dan pemeriksaan darah tu sebelum jumpa doktor lah. Program saringan ini memakan masa 3 hingga 5 jam untuk selesai kerana saringan peringkat demi peringkat memerlukan penelitian menyeluruh. Semasa melakukan ujian stamina, pemeriksaan fizikal akan dijalankan seperti berjalan dan berlari untuk mengenal pasti kadar degupan jantung. Mereka yang menghadapi keadaan mudah letih, berat badan berlebihan dan perokok adalah berisiko tinggi diserang penyakit jantung dan dinasihatkan agar membuat pemeriksaan. Manakala mereka yang tidak pernah membuat pemeriksaan kesihatan dan latar belakang keluarga yang mempunyai masalah kesihatan juga turut disarankan mengambil program saringan jantung ini. Kami di Wellness Center IJN ingin menggalakkan orang awam tidak semestinya pesakit untuk datang jalan pemeriksaan kesihatan sebagai pencegahan dan rawatan awal bagi penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Anda yang berminat untuk menjalankan program saringan jantung, bolehlah terus ke Institut Jantung Negara untuk pencegahan awal. Jika lambat bertindak, penyakit jantung boleh membawa maut. Okey, penting program saringan jantung. Sebelum anda ke IJN, dengar dulu apa yang kita nak kongsikan pagi ini. Ini penting sebenarnya mengenai pencegahan dan juga kawalan bagi penyakit kardiovaskular. Saya nak bersama dengan Dr. Benny Ismail Rusani, pakar jantung dari IJN. Terima kasih doktor sudah bersama kami. Doktor Alalang pun dah bawa kita punya replika jantung hari ini. Mungkin secara asasnya doktor, pemahaman apa yang kita nak definisikan sebagai penyakit jantung ni? Itu satu soalan pembuka bicara yang penting. Pembuka bicara penting itu. Kerana definisi jantung ni yang kita kena faham adalah tarifan kardiovaskular. Jadi kardio tu dari segi bahasanya bermaksud jantung. Okay. Dan vaskular tu bermaksud saluran darah. Jadi bila kita bercakap pasal kardiovaskular, ia boleh merangkumi penyakit jantung itu sendiri, seperti serangan jantung, lemah jantung, atau masalah injap yang rosak, dan juga vaskular itu merujuk kepada saluran darah.
Jadi ia boleh melibatkan penyakit seperti saluran darah ke kepala yang boleh menyebabkan penyakit stroke, ataupun saluran darah ini boleh jadi lemah dan bengkak, kita panggil aortic aneurysm, ataupun saluran darah kepada kaki yang boleh menjadi sempit yang kita panggil peripheral vascular disease. Maksudnya apa-apa yang melibatkan saluran ke kat sini semua adalah definisi sakit jantung lah. Ya, definisi sebagai kardiovaskular. Jadi yang pentingnya perkataan diagnosis jantung itu adalah penting. Ni doktor dah buka ni, boleh kita terangkan sikit apa antara kriteria-kriterianya? Selalu yang saya terangkan pada orang ramai, jantung ni seperti sebuah rumah. Ya? Sebuah rumah. Saya suka analogi seperti sebuah rumah di mana rumah ada dinding, jadi jantung pun ada dinding di depan ni. Dia jatuh dah dinding. Ya. Jadi yang di mana yang warna merah ni adalah saluran urat darah yang membekalkan oksigen kepada jantung. Jadi ini kalau rumah seperti pembekal air lah ke rumah. Jadi jantung juga ada Swiss elektrik di bahagian sini yang menyebabkan jantung tu boleh berdegup. Seperti rumah juga. Dan rumah juga ada pintu. Jadi kalau jantung ni yang putih ni adalah injap. Injap ni tugasnya seperti pintu yang bila terbuka, dia membenarkan darah mengalir daripada bilik atas ke bilik bawah. Jadi setiap struktur ini boleh terdedah kepada penyakit dan ia boleh menyebabkan kategori sakit jantung. Alang doktor dah kata boleh terdedah kepada penyakit. Saya nak tahu jugalah, ada yang mengatakan faktor genetik adalah keberangkalian tertinggi kepada sakit jantung. Betul ke? Benar statement tu, tetapi secara ringkasnya faktor genetik dalam jantung ni subjeknya luas, tapi secara ringkasnya ada beberapa jenis penyakit lemah jantung yang boleh diwarisi oleh anak daripada ayah ibu. Tetapi dari segi statistiknya jumlah itu tak ramai. Yang lebih banyak, yang lebih ketara adalah seperti penyakit jantung coronary. Maksud saya urat darah ni kalau dia sempit. Jadi kebiasaannya seseorang tu boleh terdedah kepada risiko serangan jantung apabila urat darah yang merah ni sempit, dan risiko mereka bertambah apabila ahli keluarga mereka mendapat serangan jantung pada umur yang lebih awal. Contohnya kalau ayah ataupun adik-beradik lelaki umur mereka kurang daripada 45 tahun sudah dapat, ataupun ibu mereka ataupun adik-beradik perempuan mereka mendapat serangan jantung pada usia kurang daripada 55 tahun. Apa punca urat itu boleh jadi sempit? Punca yang utamanya ialah pembentukan kolesterol plak dalam urat darah yang boleh terbentuk seawal 30 tahun. Seawal 30 tahun. Ya, ke atas. Sebab tu dalam visual tadi kita lihat bahawa kita punya manager wellness clinic tadi mengatakan bahawa mereka yang berusia 35 tahun ke atas bagi lelaki ataupun 45 tahun ke atas bagi wanita boleh datang ke wellness clinic untuk buat saringan pemeriksaan ini. Saringan tu penting doktor, sebabnya yalah kadang-kadang kita rasa sihat, tak rasa langsung sakit jantung, tapi ada kebarangkalian kena juga walaupun kita rasa kita sihat. Kalau kita lihat dari statistik negara kita, Malaysia mencatatkan kes baru setiap tahun sebanyak 40,000. Ataupun kalau kita tukar kepada jam, kira-kira dalam 5 kes dalam 1 jam. Jadi bermaksud kalau rancangan SPM ini daripada 7.30 ke 9.30, mungkin 10 orang mendapat serangan jantung. Kat sini ada berapa orang? 10 orang. Alamak, salah seorang daripada kita ni. Jadi kalau kita lihat daripada jumlah 40,000 ni, agak-agak dalam lebih kurang 20% adalah lingkungan muda, usia kurang daripada 40 tahun. Dan serangan jantung juga menyebabkan kematian sebanyak 16% daripada jumlah kematian di Malaysia. Itu adalah satu statistik yang menakutkan. Ya Allah. Tapi berbalik pada soalan saya tadi, maksudnya kalau kita rasa kita sihat pun kemungkinan tu memang tinggilah untuk ada sakit jantung. Kemungkinan itu tinggi bila seorang itu mempunyai risiko. Contohnya risiko yang boleh ubah seperti risiko darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, merokok, ataupun risiko yang tidak boleh diubah seperti faktor umur. Bila seorang itu umurnya makin meningkat, maka risikonya mendapat serangan jantung lebih tinggi. Atau faktor jantina, di mana lelaki lebih mempunyai risiko daripada wanita, dan juga faktor sejarah keluarga yang saya cakapkan tadi. Itu antara risiko. Doktor, kita sedang siarkan visual ni. Kalau doktor boleh kongsikan, ini antara proses. Ini adalah model jantung yang saya tunjukkan atas meja tadi. Jadi ini menunjukkan pergerakan darah yang mengalir di dalam jantung daripada satu ruang ke ruang yang lain. Jadi jantung punya 4 ruang utama, 2 di atas dan 2 di bawah, yang dibahagikan oleh satu dinding yang di tengah-tengah. Yang itu ada injap yang saya katakan sebagai pintu yang membenarkan darah mengalir.
Jadi dalam jantung manusia ada 4 injap. Okey. Jadi injap-injap tersebut juga boleh mendapat sakitnya sendiri seperti sempit atau bocor. Yang kita lihat ni maksudnya jantung yang sihat lah ni, Doktor? Ini jantung yang nampaknya nampak sihat sebab dia berdegup. Boleh go, okey. Tetapi kalau lihat yang warna merah tu mungkin tak ada di sini, tapi kadang-kadang kita lihat kalau di YouTube kan, kadang-kadang nampak urat darah tu akan menjadi sempit di mana kolesterol akan terbentuk menghalang pergerakan darah yang mengalir melalui urat darah tersebut. Baik, yang hijau tu ya. Itu adalah urat darah yang saya masukkan tadi. Okey, baik. Doktor, dari satu sudut lagi kita nak tahu juga kes-kes yang bagaimana dirujuk kepada IJN. Adakah kalau orang kata kalau sakit jantung yang peringkat biasa, hospital biasa pun boleh selesaikan sebelum dirujuk kepada IJN? Jadi dari segi rujukan ada 2 kategori. Okey. Satu kategori adalah mereka yang telah mendapat diagnosis lebih awal daripada doktor lain di klinik atau maupun di hospital swasta atau kerajaan, di mana mereka mungkin tidak mempunyai kelengkapan yang cukup untuk memeriksa jantung. Seperti contohnya angiogram dan angioplasti. Satu prosedur yang selalu kita lakukan di IJN. Jadi mereka mungkin perlu merujuk kepada kami untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kategori kedua adalah seperti mereka yang sihat tetapi berisiko, seperti yang saya cakap tadi. Jadi mereka boleh datang membuat temu janji datang ke wellness center kami untuk membuat saringan jantung. Kita perlu kesan sebelum keadaan itu menjadi lebih serius. Ya, itu yang penting. Okey, kita nak bercakap juga mengenai rawatan, Doktor. Setakat ini adakah rawatan yang ditawarkan oleh IJN untuk pesakit jantung dalam pelbagai kategori itu mampu menyembuh ataupun pada kadar yang macam mana, Doktor? Rawatan yang kita aim memang untuk menyembuhkan. Okey, tetapi seperti kita sedia maklum, ia memerlukan orang kata 2 pihak, doktor dan juga pesakit. Jadi doktor akan melakukan apa yang terbaik untuk menyembuhkan urat yang sempit tadi dengan melakukan angiogram, angioplasti. Tetapi pesakit juga perlu memegang peranan yang besar. Apa peranan seperti pesakit? berhenti merokok, menjaga penjagaan makanan, jangan penting. makan kolesterol berlebihan, membuat senaman setiap hari. Jadi faktor tersebut kena saling kait. Itu antara yang kita sebagai pengguna perlu lakukan jugalah. Okey, kalau dari segi pencegahan awal lah, Doktor, kita tak naklah sampai ke peringkat awal pun untuk sakit jantung ini. Apa yang kita boleh cegah awal-awal? Yang kita boleh cegah adalah mengubah cara hidup kita. Jadi seperti yang kita sedia maklum, berhenti merokok. Itu satu elemen lah. Itu elemen yang paling mudah kita buat. Tapi kalau tak isap rokok pun ada kemungkinan juga kena? Ada kemungkinan dapat, tetapi risikonya bertambah kurang. Risikonya kurang. Dan yang paling utama, melakukan senaman harian. Senaman ringkas. Seperti saya sendiri melakukan senaman mungkin 30 minit. Pada satu sesi separuh orang mungkin buat 1 jam 2 jam, tetapi dari segi untuk faktor kesihatan jantung sudah cukup bagi seorang itu melakukan senaman selama 30 minit. 30 minit sehari. Moderate intensity sudah cukup. Jadi ini adalah penting kerana ia menghalang seseorang itu daripada mungkin menjadi gemuk dan juga menjadikan sel-sel badan mereka aktif, mungkin kurang mendapat penyakit diabetes dan darah tinggi. Okey, satu lagi, Doktor, ada kaitan juga ke tadi Doktor dah katakan penyakit kencing manis, darah tinggi, mungkin ada faktor juga penyumbang kepada sakit jantung. Asma pun salah satu juga penyumbang kepada sakit jantung. Asma adalah penyakit yang berbeza. Asma berbeza Asma bukan penyakit jantung. Asma adalah penyakit paru-paru. Okey, maksudnya kalau asma tu tidak menyumbang kepada jantung? Tidak sama sekali. Kita salah faham juga. Kerana asma ni adalah daripada paru-paru, saluran pernafasan yang sempit. Okey. Sebab ada juga yang mengatakan kalau asma yang teruk mungkin boleh menyumbang juga kepada sakit jantung. Itu salah lah. Salah fakta yang salah. Boleh datang ke kajian, kita akan terangkan. Kita akan terangkan. Okey, baik. Okey, Doktor, satu lagi kalau saya boleh tahu jugalah. Ini ada yang kawan saya minta tanyakan kepada doktor. Kalau ini model contoh untuk sakit jantung dewasa. Kalau bagi kanak-kanak, ada yang mengatakan kalau mereka yang melahirkan anak pramatang mungkin 7 bulan ataupun 6 bulan, risiko untuk penyakit jantung itu ada agak tinggi. Betul, doktor? Kita kena definisikan apakah sakit jantung yang dimaksudkan. Dalam kategori bagi bayi yang pramatang, apa yang dimaksudkan adalah masalah congenital, di mana bayi tersebut lahir dengan jantung yang struktur tidak cukup. Seperti mungkin dinding yang saya cakap tadi, dindingnya tidak lengkap, mungkin ada lubang, atau injapnya mungkin tidak menjadi matang atau matured dengan sempurna. Kadang-kadang boleh menyebabkan pengaliran darah yang tidak sempurna. Jadi rawatannya berbeza. Kebiasaannya penyakit ini dirawat oleh doktor bahagian kanak-kanak.
spesifik jantung ataupun mereka mungkin memerlukan pembedahan. Tetapi itu bergantung kepada tahap keseriusan penyakit tersebut. Biasanya kalau kata doktor tu kalau dah cukup umurnya mungkin jantungnya akan kembali normal lah. Okey, tapi kalau tak normal kena lakukan pembedahan. Jadi tidak semuanya memerlukan pembedahan. Pemantauan perlu dilakukan daripada masa ke semasa. Jadi kadang-kadang struktur yang tu boleh dikatakan mungkin sembuh secara semula jadi, tetapi ini diperlukan pemantauan lebih rapi oleh doktor. InsyaAllah. Ibu bapa perlu pantau dan juga sentiasa berhubung berkait dengan doktor. Doktor, mungkin 1 minit lagi, apa yang nak dikongsikan kepada para penonton sekalian, terutamanya mengenai pesakit jantung ini dan juga program saringan. Ramai lagi tak tahu mengenai program saringan, doktor. Silakan. Jadi saya menyarankan kepada para penonton kita pada pagi ini supaya jangan berlengah dan jangan orang kata tunggu sampai terjatuh tangga, Lepas tu, maksud saya mereka perlu datang dengan lebih awal ke IJN, di mana mereka boleh melakukan saringan melihat medical check-up jantung, di mana kita telah mengubah suai kita punya wellness center yang dulunya kita namakan executive screening program, tetapi kita telah memberi nafas baru, wajah baru, dan kini berada di tingkat 6 blok A. Mereka boleh menelefon call center kami atau melayari website kami di ijn.com.my. Jika mereka ada komputer, mereka type saja IJN di Google atau Yahoo search, mereka akan nampak website kami. Senang. Jadi datang dan kita boleh lihat bagaimana jantung anda sihat ataupun tidak. Okey. Umur berapa tak kisah? Ke disarankan umur berapa datang saringan? Paling kurang saya sarankan pada mereka yang berusia 35 tahun ke atas bagi lelaki ataupun 45 tahun ke atas bagi wanita. Okey, kalau umur 20-an tu okey lagi kot. Tapi itu tak kalau nak pergi check pun tak apa kan? Boleh check. Boleh. Kita akan lakukan apa yang boleh untuk bantu mereka. InsyaAllah, itu yang penting. Kita nak saring dulu supaya tak adalah kalau kena serangan jantung mengejut tu pergi buat pemeriksaan dah sampai tahap kritikal. Tak naklah sampai sebegitu. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Benny Ismail Ruzani, pakar jantung IJN. Kami dimaklumkan IJN akan sentiasa bersama kami setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Jadi selepas ini kita ada wakil-wakil daripada IJN, doktor-doktor yang mempunyai kepakaran tertentu. Doktor bahagian pembedahan, doktor kanak-kanak, dan juga doktor bahagian elektrik, bahagian arrhythmia yang akan menjawab persoalan anda dan menerangkan kepada penonton SPM. Baik, bagus. Minggu pertama dan minggu ketiga IJN akan sentiasa bersama kita membawakan perkembangan mengenai penyakit-penyakit tertentu. Terima kasih doktor sekali lagi sudah bersama kami. InsyaAllah terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga memberi manfaat kepada dan bagi pihak penerbit kami Hani Pagi ini dan semua kru, terima kasih kepada anda yang menonton siaran kami sejak awal tadi. Kita jumpa lagi insya-Allah dan Mak Adam menutup acara Selamat Pagi Malaysia dengan lagu Marry Me. Silakan Mak Adam. Wow. Bye.